apabila kita membawa usul, kenapa negara ini perlu ada duta khas, sedangkan kita dah ada duta yang official, yang rasmi. Kenapa kita kena ada duta khas seperti saudara Jamaluddin Jarjis, duta khas ke Amerika. Satu lagi Presiden MCA yang siapa nama tengok saya, dia punya duta khas ke China. Dan Sami Velu, duta khas ke India. Ini membabitkan gaji yang lebih tinggi daripada menteri, tuan-tuan dan puan-puan, allowance yang lebih tinggi daripada menteri. Jadi kita persoal, kenapa dah ada duta, nak ada duta khas lagi. Dan duta-duta khas ini selain menjalankan tugas rasmi untuk kerajaan, mereka juga bebas untuk membuat perniagaan, bebas untuk membuat bisnes, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa kekangan mereka? Gaji dah macam menteri, allowance lebih besar pada menteri, boleh ada kebebasan buat bisnes atas duit rakyat. Ini yang kita tentang. Kita bawa usul ini ditendang. Usul ini ditendang oleh Parlimen. Usul kedua kita bawa adalah, kenapa ada jawatan-jawatan penasihat khas pula dalam negara kita? Termasuk siapa? Termasuk Nur Umar, penasihat khas kerajaan BN untuk negeri Selangor. Gaji menteri. Nur Umar gaji menteri, dah kalah pilihan raya. Hanya layak untuk ambil orang lompat-lompat aja buat majlis apa yang masuk UMNO. Nur Umar yang kena kalah dijadikan menteri khas. Nombor 2, Syarizat yang lembu jadi menteri khas wanita juga. Nombor 3, siapa lagi menteri? Ada 5 menteri khas. Satu daripada Sarawak menjadi menteri khas kepada kerajaan negeri Sarawak. Yang lagi 2 tu saya tak ingat siapa nama dia, siapa mereka. Jadi ada 5 orang menteri khas yang diberikan penasihat khas, yang diberikan jawatan dalam kerajaan Barisan Nasional. Kita tentang kerana apa? Mereka juga gaji mereka besar macam menteri, tuan-tuan dan puan-puan. Besar macam menteri, allowance macam menteri, dan bebas untuk buat apa mereka suka. Termasuk membuat perniagaan, membuat bisnes untuk keuntungan mereka sendiri. Ini yang kita tentang. Tetapi apa terjadi dalam Parlimen? Mereka koyak-koyakkan usul itu. Mereka kata kita tipu, mereka kata kita bohong, koyak-koyakkan dan membuat huru-hara dalam Parlimen pada hari Khamis. Itu saya ingat hari Khamis 2 minggu lepas. Dan usul kami ditolak, speaker tak layan, tolak dan tutup. Perbahasan mengenai usul menentang lantikan penasihat khas, untuk duta khas dan juga penasihat dalam Jabatan Perdana Menteri. Apalagi tuan-tuan dan puan-puan, bajet kita, bajet ataupun belanjawan 2014 banyak yang tercecer. Pemandu taksi yang dijanjikan hendak memberikan permit tidak termasuk dalam ucapan Perdana Menteri. Pada ucapan yang lalu sebelum pilihan raya, Kerajaan Barisan Nasional menjanjikan apa? Pemandu taksi akan diberikan permit persendirian. Tetapi tidak ada dalam belanjawan 2014. Orang India dalam ucapan Najib yang terakhir, yang di penghujung ucapan beliau, nandri kepada orang India yang telah memberikan sokongan mereka kepada Barisan Nasional pada bulan 13. Apa yang diberi? Apa yang diberi, tuan-tuan dan puan-puan? Kuil juga nak dirobohkan, sekolah yang dijanjikan pun tidak dibina. Jadi inilah di antara perkara-perkara yang Barisan Nasional tidak menepati janji, hanya janji dicapati, tuan-tuan dan puan-puan. Ini yang kita marah. Kita cakap pasal integriti negara. Apa integriti negara kita? Kita lihat bagaimana Najib dimalukan waktu pergi ke Amerika. Dalam satu seminar World Islamic Economic Forum, selepas beliau berucap di dalam dewan, dia keluar ke dewan, orang dah demonstrasi
demonstrasi terhadap Najib kerana ada pelabur-pelabur dari Britain yang melabur di Malaysia sudah tertipu dan mereka buat laporan kepada Najib. Najib tidak ambil apa-apa tindakan sekalipun, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi banyak lagi perkara-perkara yang kita lihat mereka lebih kata berani. Walaupun menang dalam pilihan 13, minyak dia kata tak nak naikkan harga minyak. Jadi apa terjadi, tuan-tuan dan puan-puan? Harga minyak naik. Kan ini bohong. Bohong. Kenapalah mereka-mereka yang undi Barisan Nasional, adakah mereka terkecuali daripada kenaikan harga minyak? Saya nak tanya. Kecuali tak? Kalau ada mereka di sini, kita ambil nama dia. Ambil nama dia. Apa yang kau undi BN tu, kau dapat minyak. Minyak harga turun juga. Sama juga, harga naik. Dan ada menteri bangang, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa saya tak kata bangang? Bila kita berhujah, kita kata kalau harga minyak naik, maka harga barang-barang lain juga akan naik, betul? Oh tidak, barang-barang rakyat hanya terkesan dengan 0.1% saja. Maknanya kalau RM1 tak sampai 1 sen. Logik tak, tuan-tuan dan puan-puan? Ini pemikiran dangkal menteri-menteri Barisan Nasional. Seolah-olah harga minyak saja, yang lain dia kata dia boleh kawal. Dia akan pergi ke kedai-kedai, dia akan pantau. Saya tanya dalam parlimen, mampu ke menteri buat semua kedai-kedai tiap-tiap hari untuk pantau? Mampu ke, saya tanya? Menteri itu kata boleh. Boleh dilakukan, tuan-tuan dan puan-puan. Ini saya kata bangang, saya kata. Tak boleh. Mana dia mampu nak pergi ke pasar raya? Mana dia mampu nak pergi ke pasar-pasar? Mana dia mampu nak pergi ke mana-mana tempat-tempat penjualan semua ini untuk memantau harga? Tak mampu. Bila cakap pasal harga gula, apa terjadi? Timbalan Perdana Menteri yang bijak, dia kata apa? Kata apa? Jadi korang diabetes tak payah kena potong kaki macam arwah Ustaz Azizan, maka Ustaz Azizan meninggal dunia. Ini orang yang dangkal, tuan-tuan dan puan-puan. Dapat pula Perdana Menteri yang bahalol, minyak harga gula subsidi ditarik. Okey, kuranglah tenaga seks, dia kata. Ini Perdana Menteri yang pandai. Tak logik, maknanya tak pergi sekolah. Gula tu naik harga, ditarik subsidi maka naik harga. Bukan kepada gula tu saja, ianya juga melibat apa? Orang buat roti canai ada gula, orang buat kuih ada gula, orang buat bubur ada gula, orang apa lagi? Semua ada gula dalam ingredient ni semua. Jadi ianya melibatkan gula juga, bukan gula semata-mata. Seolah-olah mereka ni tidak fikir panjang tentang permasalahan rakyat. And dia ingat rakyat itu tak pandai. Rakyat tu bodoh, dia ingat. Rakyat Malaysia ni dia ingat bodoh. Tapi dia tak faham rakyat kita sekarang sudah bijak dan pandai. Dah amat terdedah. Baca bahan-bahan bukan daripada soal abang utusan. Betul? Bukan tengok TV3. Tidak lagi. Tapi baca daripada internet, baca daripada akhbar-akhbar luar negara, tengok televisyen luar negara, maklumat dari luar negara, yang mana yang lebih tepat daripada maklumat yang kita dapat dalam negara kita sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. So jadi inilah di antara perkara-perkara yang kita bahas dalam parlimen. Tapi apa pun, tuan-tuan dan puan-puan, kita bahas macam mana lah, undi tetap undi. Dia 133, kita undi sekarang, tapi bagus. Bila kita ni undi, tuan-tuan dan puan-puan, Barisan Nasional Wakil Rakyat tak berani tinggalkan Dewan. Dah lagi. Tak berani. Kalau zaman dahulu keluar Dewan balik, tak datang Dewan lagi, pergi kawasan masing-masing, pergilah buat sama, pergilah luar negara. Tak berani. Tapi sekarang mereka diarahkan mesti ada dalam Dewan, kerana takut bila pembangkang minta belah bahagi, tak cukup orang, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi inilah di antara perkara yang kita drill. Wakil rakyat Barisan Nasional, kalau dulu bersenang lenang, tak payah susah payah, boleh keluar Dewan, masuk Dewan, boleh balik, boleh tidur, boleh buat bisnes, boleh jalan-jalan. Tapi sekarang mereka tidak dibenarkan untuk melakukan itu. Mereka harus berada di Dewan untuk memastikan bahawa kalau sekiranya ada undi,
mereka tidak dimalukan, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ingat tak pada tahun 2008? Ingat tak? Pada tahun 2008 hampir kita kalahkan Barisan Nasional dalam undi belanjawan, yang mana Barisan Nasional 63, kita 60, tuan-tuan dan puan-puan. 3 undi kurang. Hampir negara ini membuat sejarah di mana belanjawan itu ditolak dalam parlimen. Hampir pada 2008, pada kali pertama saya berada dalam dewan, kali pertama di mana Pakatan Rakyat ramai dalam dewan ketika itu 81 orang. Jadi mereka 63, kita 60. Ketika itu siapa? Perdana Menteri pun bergegas lagi masuk dewan. Timbalan Perdana Menteri pun bergegas masuk dewan. Dan beberapa menteri lain daripada program dalam Kuala Lumpur tu, mereka dapat panggilan, mereka terus berhenti dalam program, terus datang ke Dewan Parlimen untuk bersama-sama mengundi untuk pastikan kita tidak menang dalam belah bagi itu, tuan-tuan dan puan-puan. Siapa? Rafizi dah sampai. Satu lagi saya juga nak sebut, kes saman Syarizat Jalil terhadap saya dan Rafizi. Kes saman malu kononnya. Dia menyaman saya dan Rafizi kerana memalukan beliau, menyensing tangan dan angkat kain. Betul? Lepas tu dia tarik dah. Habis pilihan raya dia tarik. Jadi maknanya apa? Maknanya apa yang kita tuduh dia adalah benar-benar belaka, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tidak, kenapa dia tarik balik? Betul? Sekarang dia telah dilantik menjadi penasihat khas di Pejabat Perdana Menteri bersama-sama dengan Najib Tun Razak. Jadi saya pun kecewa tengok wanita UMNO masih lagi mengundi dia untuk menjadi ketua wanita UMNO. Seolah-olah wanita UMNO tak ada wanita yang lebih kredibel, yang lebih hebat. Syarizat yang curi lembu tu pun nak jadi ketua wanita lagi, masih dihormati lagi. Tak boleh pakai. Jadi saya minta lah wanita UMNO yang hadir pada hari ini, yang ada, tolonglah bertaubat. Kita kena bawa pembaharuan dalam negara ini untuk wanita lebih maju, tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya insya-Allah esok Parlimen akan membahas tentang isu-isu orang perempuan, untuk memastikan kehidupan orang perempuan dalam negara ini terbela dan mampu ditingkatkan jauh lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Jadi itu besok saya akan bahaskan di Parlimen, dan harap-harap bahas tetap bahas. Tapi kalau undi masih tak menang lagi, maknanya kita kena harus PRU 14, kita harus tumbangkan kerajaan Barisan Nasional. Kalau hendak suara kita didengarkan Putrajaya, kalau hendak akan kita memerintah Putrajaya yang lebih adil untuk rakyat Malaysia, insya-Allah.